Sabda Nabi SAW bagi orang yang meminta, haka lau lam ta'tika la atatka. Ambil jikalau tiada engkau datang akan dia, nasai ia mendatang akan dikau. Maksud ambil maknanya usahalah, bekerjalah, ataupun ambillah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Jadi kalau kamu lari pun dia pasti akan datang kepada kamu, kerana rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebenarnya kita tidak mahu Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki kepada kita. Lalu kita ambillah rezeki yang Allah Ta'ala tetap. Jadi cara nak mengambilnya macam mana? Dengan kita datangkan sebab, kena bekerja untuk datang rezeki. Tapi walau bagaimanapun, rezeki sebenarnya walaupun kita bekerja sudah datang kepada kamu, pasti akan datang juga kepada kita. Yakni sampai satu masa Allah Ta'ala akan beri rezeki mengikut apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Jadi di samping itu kita dilarang meminta. Tapi kalau orang bagi, hendaklah kita mengambilnya, kerana itu rezeki daripada kamu. Maka meminta-minta dilarang, ataupun tidak bekerja, tidak berusaha pun dilarang juga. Hanya tengok atas keadaan. Ada orang awam macam kita ini mesti bekerja, dan bila dapat rezeki mesti ingat kepada Allah. Ada setengah orang khawas, orang yang tinggi makamnya, dia tidak bekerja, rezeki dia serah kepada Allah. Dan kalau ada tak apa, tidak ada pun tak apa. Ada macam itu. Ada pun kita bimbang kalau kita tidak bekerja, nanti tak ada kita mengungut. Apalah rezeki jadi payah, tak ada rezeki, Tuhan tak kasih ke dia, jadi merosakkan hati dia. Maka Nabi kata, ambillah rezeki, dan kalau dia tak datang pada kamu pun, ataupun kalau kamu tidak mengambilnya pun, tiada engkau datang akan dia, nasai mendatang akan dikau. Nasai rezeki itu pasti akan datang juga kepada kita. Maknanya kita mengenai rezeki, tidak perlu lagi kita pusing, tak perlu lagi kita bimbang, kerana rezeki itu pasti akan datang kepada kita. Maka jika ditanya orang, pahala dan seksa pula, adakah telah tersurat di dalam Lauh Mahfuz? Maka kita beritahu tentang rezeki. Rezeki ini telah tersurat di Lauh Mahfuz, sudah tercatat di Lauh Mahfuz bagaimana rezeki kita. Sebab tu kita asal susah hati, ataupun kita jangan berdengki. Tengok orang ini banyak harta pada kita, kita kurang harta. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah tetapkan rezeki masing-masing. Dan begitu juga rezeki anak kita. Bila ada anak, maka diberi rezeki pada anak kita pula. Bila kita ada isteri berkahwin, akan diberi rezeki. Sebab tu kadang-kadang orang itu diluaskan rezeki melalui perkahwinan. Kalau dia payah sangat, dia tak kahwin tapi payah rezeki, mak dia kena cari BTV dia kahwin, suruh dia kahwin. InsyaAllah kita tengok kadang-kadang lepas kahwin itu terbuka rezeki. Kenapa? Ada rezeki. Bukan rezeki pada dia saja, kadang rezeki ada isteri dia. Boleh jadi dengan rezeki dia, isteri dia banyak, jadi dapat banyak juga dia. Dan begitu juga bila dia ada isteri, kemudian lama sikit ada anak, jangan pusing. Dua orang pun sepuh-sepuh makan, kata dia. Nanti kalau ada anak payah, tak payah. Bila ada anak, Allah Ta'ala bagi pula. Bagi pula. Orang-orang dahulu, zaman Nabi dulu, orang bunuh anak. Perempuan dibunuh. Dia kata tidak membau tua kalau ada anak. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Akulah yang memberi rezeki kepada mereka, dan aku juga beri rezeki kepada kamu. Maka Allah Ta'ala sudah tetap rezeki. Anak kita pun ada rezeki. Bahkan kita tengok orang dahulu kerja bendang saja, ataupun nanang saja, berjasa dengan tanah. Maknanya ada musim tanam padi, habis pada tu tanam pula ubi, habis pada tu tanam pula sayur. Tapi boleh tanggung anak 10, anak 11, 12. Orang dahulu kalau anak 10, 11, 12 biasa je. Anak orang lain 2 dah, 3 dah. Satu saja, 2, 3 saja. Sedangkan Nabi kata, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah.
kamu kahwin dan kamu beranak pinak lah, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan umatku yang ramai di negeri kiamat, dia di hari akhirat lah. Jadi sebenarnya sebab apa? Ada sebab di antaranya kerana rezeki. Kerana bimbang kepada rezeki. Jangan bimbang rezeki. Allah Ta'ala sudah sebut rezeki ini. Maka walaupun sebut rezeki, kita kena cari juga. Bila kita cari, kita kena faham Allah Ta'ala sudah tetap rezeki orang ni banyak ni, rezeki orang banyak ni. Bahkan sebenarnya setengah-setengah orang yang dia yakin dengan Allah, dia suruh dulu rezeki. Siapa dia tak fikir langsung rezeki? Sebab apa dia rezeki Allah Ta'ala sudah fikir? Allah Ta'ala sudah tentukan rezeki. Baik, rezeki ini sudah ditentukan bila? Di Lauh Mahfuz, sebelum kita lahir lagi. Sudah ditentukan rezeki. Nak lahir itu sudah catat rezeki orang ni banyak mana banyak ni. Dan seseorang itu apabila sudah habis rezekinya, lalu dimatikan oleh Allah. Matinya seseorang itu tandanya di antaranya sudah habis rezeki yang telah ditetapkan, habis, lalu mati. Maka rezeki ini tak payah fikir, kata setengah orang-orang sufi. Ada setengah orang-orang ahli tasawuf, dia kata tak payah fikir rezeki ini. Kerana apa? Kerana telah ditetapkan oleh Allah. Dah, kalau sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, nak tanya sikit, syurga neraka ni tetap bila? Seorang ni jadi ahli syurga, seorang ni jadi ahli neraka, tetap bila? Tetap di Lauh Mahfuz juga. Allah Ta'ala sudah tetapkan belaka ni. Hari ni kita beramal tak beramal, hari ni kita pergi majlis ilmu, lepas tu kita sembahyang. Walaupun kita pergi majlis ilmu, kita sembahyang, Allah Ta'ala sudah tetap kita syurga ke neraka. Kita tidak tahu. Kalau dikatakan tidak tetap, ini kan Allah Ta'ala maha mengetahui. Mata nafi sifat ilmu pula, tapi Allah Ta'ala sudah tahu. Tapi walaupun Allah Ta'ala sudah tahu, kita tak tahu kita syurga ke neraka. Maka kita kena berusaha tetapkan. Lalu tak boleh kata Allah Ta'ala dah tetap dah syurga neraka, tak payah usaha pun tak apa. Sebagaimana rezeki kan Allah Ta'ala sudah tetap dah, tak payah usaha pun tak apa, dah boleh. Ada pun rezeki memang Allah Ta'ala tetap lalu. Dan Allah Ta'ala tersebut dalam Quran, kamu kena kerja banyak-banyak dah. Yang disebut dalam Quran adalah ibadat. Allah Ta'ala banyak sebut dalam Quran suruh ibadat. Sama ada suruh sembahyang, sama ada suruh keluar zakat, hubung silaturahim, ataupun memaafkan orang lain, tidak berburuk sangka. Semua ini ibadat-ibadat belaka. Tapi kalau ditanya tentang ayat suruh bekerja, rasa payah nak cari. Hanya Allah Ta'ala sebut wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagia kamu atas muka dunia. Ada suruh kerja tu sikit saja. Bagaimana dengan rezeki? Nak beritahu rezeki ini Allah Ta'ala akan buka melalui ibadat. Semakin banyak ibadah, semakin terbuka rezeki. Semakin terbuka rezeki, semakin barakah rezeki yang dia dapat. Jadi dikatakan di sini, dia kata kalau macam itu sudah ditetapkan pahala dan seksa, yakni dosa dan pahala itu sudah ditetapkan. Ada kata surat di dalam Lauh Mahfuz. Tidakkah dia sudah tersurat di Lauh Mahfuz? Ya, memang tersurat di Lauh Mahfuz. Maka kami tuntut dan bertambah dengan tuntut dan kurang dengan meninggalkannya. Jadi sekarang ni perlu ke kami tuntut? Kalau kami tuntut, adakah sudah semakin bertambah pahala? Ataupun kita kurang, kita tak ibadat semakin berkurangan pahala, ataupun dosa tadi semakin bertambah, kan sudah tetap. Lalu dia kata, kenapa buat dosa? Allah Ta'ala tetap. Saya ni kalau saya tak mencuri, saya mencuri ni sebab takdir Tuhan. Kalau Tuhan tak takdir, tak curi saya. Saya mudah. Orang ambil jalan mudah. Saya mencuri sebab apa? Sebab takdir Tuhan. Kalau Tuhan tak takdir, tak mencuri sebab sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itu tidak boleh. Kerana apa? Kerana ibadat ini memang Allah Ta'ala suruh. Ibadat disuruh kita usaha, rezeki disuruh kita serah. Ayat begitu. Sebenarnya ibadat disuruh kita usaha, rezeki disuruh kita serah kepada Allah. Maknanya, sebab tu kata ulama dalam kitab Tanwirul Qulub ada sebut, dia kata kalau kamu nak sibuk sangat, jangan sibuk dengan rezeki, sibuk dengan ibadat. Kalau kita nak mikir sangat, fikir macam mana akan datang, macam mana kita nak kupur banyak-banyak, maka kalau nak kupur banyak-banyak, kupur pahala, ibadat banyak-banyak.
Tapi kalau nak fikir banyak-banyak, jangan fikir rezeki banyak-banyak. Fikir rezeki itu serah pada Allah. Jadi sebenarnya rezeki ini dia banyak serah. Serah banyak serah. Walaupun kita diperlukan usaha, tetapi ada pun ibadat memang dia tuntut kita buat banyak-banyak amal ibadat kepada Allah. Maknanya, maka siapa yang buat amal ibadat, maka diganda-gandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahui olehmu bahawasanya tuntut pahala, yakni cari pahala. Tuntut ni maknanya cari pahala itu sesungguhnya wajib, maka hukum dia wajib, mesti kena cari pahala. Kita jangan murah-murah. Kalau orang lelaki kau sembahyang kau, bila kisah depan tak apa, saya belakang tak apa. Ulama kata dalam kitab Al-Usul Fiqh kata, kalau dalam bab pahala biar kita nak cari lebih dari orang. Jangan kita kata badang dah orang dah infak kita tak payah apa. Padang dah kita orang dah buat apa ni, dah buat kebaikan kita tak payah tak apa. Tak apalah orang dah pergi dah masjid surau kita tak payah tak apa. Jangan. Dalam bab ibadat memang kita disuruh tuntut cari lebih-lebih. Cari lebih-lebih sebab disebut fastabiqul khairat, belum-belumlah kamu buat kebaikan. Sebab itu Sayyidina Umar dia kata, aku ni kalau berlawan dengan Sayyidina Abu Bakar kalah hamba. Kalau Sayyidina Umar dia infak 1/2 harta, Sayyidina Abu Bakar infak semua. Kalau lah Sayyidina Umar ni dia tolong orang lepas main subuh, tengok Sayyidina Abu Bakar sebelum subuh. Gitu. Maknanya Sayyidina Umar pernah tolong orang tua. Tolong orang tua. Orang tua kata tak apa, dia dah orang tolong. Dia mari bila? Sebelum subuh lagi. Jadi Sayyidina Umar kata, aku ni kalau berlawan dengan Sayyidina Abu Bakar kalau sama. Memang dia lebih. Sebab apa disuruh tuntut cari banyak-banyak pahala. Jadi yang disuruh tuntut itu adalah pahala. Dan cari pahala ini wajib. Sembahyang mesti kena buat wajib. Sebab tu kita tak boleh wakil-wakil puasa malas di suruh anak kita tolong bayang ke mak boleh. Mak semalah pun bayang hari ni. Ataupun dia pun kata, mu kalau bangun pagi-pagi mu sembahyang subuh 2 kali segemu diri, lepas tu segemu makmu. Mak malah bangun hari ni. Maknanya boleh tak boleh. Pahala memang kita suruh dituntut wajib. Masing-masing cari bahagian pahala masing-masing. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan dia. Ada pun pahala memang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita cari pahala. Maka kata guru saya, carilah amalan. Amalan tu sedikit tapi pahala banyak. Amalan sedikit pahala banyak. Sebab itu para sahabat yang kaya-kaya, tidak ada seorang pun sahabat yang kaya kecuali mereka mempunyai harta wakaf. Bagi harta wakaf. Bahkan orang fakir, orang miskin dengan orang kaya, mereka berlumba-lumba. Tengok orang kaya puasa, dia orang miskin puasa, puasa juga orang kaya. Tengok orang miskin sembahyang sunat, orang kaya kata sembahyang sunat jugalah. Tengok orang miskin berzikir, maknanya duduk buat kebaikan. Baca Quran, banyak, baca Quran juga banyak. Sehingga kan orang-orang kaya pula membebaskan hamba, orang miskin tak boleh. Mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni golongan miskin. Maknanya kami puasa, orang kaya puasa juga. Kami semayang, orang kaya semayang juga. Kami baca Quran, orang kaya baca Quran juga. Kami belajar ilmu, orang kaya belajar ilmu juga. Tapi kalau orang kaya infak, kami tak boleh infak. Orang kaya bebaskan harta, kami tak boleh bebaskan harta. Satu amalan kau, biar kami dapat lawan dia. Biar kami ni kalau buat dia sama pahala macam dia. Nabi pun beritahu, bawa dia, bawa kaya dah khabar. Bawa kaya dah khabar. Nabi beritahu pada bawa miskin saja, sama-sama dia je. Apa yang Nabi beritahu? Nabi beritahu gini, aku nak beri amalan, membuat amal. Kalau membuat amal ni musibah dengan kaya. Kita beramal sama. Lepas pada semayang, subhanallah 33. Subhanallah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Cukup 100. Mugamah macam ni. Maknanya orang miskin ni dia tak khabar langsung kau kaya. Dia khabar maknanya kita ada amalan ni ya.
Lepas pada mayang dia pun zikir. Orang kaya pula, kenapa perempuan ni baik? Perempuan ni buat apa ni? Dia duduk berzikir. Zikir ni dia ambil dengan Nabi. Berzikir. Dan Nabi pun tak beritahu pada orang kaya. Zikir. Lalu orang kaya dapat tahu. Orang kaya dapat tahu, dia kabur popok ni, kita pakai zikir kok. Habis orang kaya zikir tu kok. Zikir. Oh, lemah marah lu orang miskin. Kita agak honi ya. Dia pula buat juga. Dia mengadu pada Nabi. Dia beritahu pada Nabi, dia ni buat amalan ni orang kaya buat juga. Jadi orang kaya dapat lawan dia juga. Lalu Nabi kata, tak adalah, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala beri. Wallah, maknanya Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini tak ada benda. Zalika fadlullah ya'ti man yasha. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab tu dalam beramal, baik orang alim, baik orang jahil, dia mendapat ni, amal dia sama je. Kadang-kadang kalau orang alim itu dia banyak ilmu pun dia tak beramal, baik orang jahil yang banyak amal. Dia ni ada ilmu dia amal, ada ilmu dia amal. Ilmu dia sikit tapi dia amal. Orang ni banyak ilmu tapi tak beramal. Maka bagus orang yang ilmu sedikit amal dengan dibandingkan dengan orang kaya yang kurang amal ataupun orang alim yang kurang amal. Baik kaya, miskin, alim, jahil, maka amal bawa masing-masing. Tengok keadaan. Siapa yang banyak, dia yang beruntung. Siapa yang ikhlas, tak kira kalau orang ini ikhlas, baik dia kaya ke, dia miskin ke, dia jahil ke, dia alim. Walaupun orang ini jahil ikhlas, orang ini alim tidak ikhlas, maka yang jahil itu lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang jahil itu. Kenapa yang Allah Ta'ala tengok itu ikhlas? Ikhlas itu mesti datang daripada hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kalau rasa takut pada Allah, maka akan lahirlah ikhlas di dalam hatinya. Lalu dikatakan bahawa kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan dia suruh yang fardu, ada pun semayang ni memang Allah Ta'ala suruh. Kita jangan main suruh gitu saja. Aku suruh lah, kalau Allah Ta'ala bangun ke aku mayang lah. Apa tak kata bak makan gitu. Suruh kalau Allah Ta'ala buat makanan, makan lah. Tak ada kata gitu. Maka dalam bab rezeki kita suruh. Dapat banyak, sikit banyak, kita kena suruh. Ini pemberian Allah. Kita nak usaha lah, tapi bila dapat tu daripada pemberian Allah. Kemudian kita kena banyakkan sibuk dengan ibadat. Jangan sampai sibuk rezeki lupa ibadat. Jadi salah matlamat, salah yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala suruh kehendaki ni biar sibuk dengan ibadat. Kenapa perlu cari rezeki? Cari rezeki supaya dapat menumpuk ibadat. Rezeki ni jadi senang ibadat. Kalau tak ada rezeki payah kau. Bila kita akan takbir macam-macam mikir. Allah kepiti sedap. Dekat takbir memang mayang. Maknanya kan susah hati kan dari satu. Tapi kalau sudah ada senang, kita akan takbir mudah je amal ibadat. Tak payah fikir-fikir. Jadi sebab itu disuruh kita biar cari, biar ada rezeki. Kemudian dengan rezeki itu kita boleh tumpu amal ibadat. Tetapi mana yang suruh banyak? Mana yang suruh banyak? Allah Ta'ala mencela mana yang banyak? Kalau kita banyak, Allah Ta'ala cela. Kenapa? Allah Ta'ala cela kalau kita banyak dunia, banyak perkara-perkara yang selain pada Allah, sampai lupa ibadat. Tapi Allah Ta'ala tidak mencela orang yang banyakkan ibadat. Falyatanafasil mutanafisun. Mereka itu adalah orang yang berlumba-lumba, saling berlumba, mengatasi di antara satu sama lain. Apa dia? Ibadat. Sebab tu kalau dalam bab ibadat tak apa, biar kita banyak pada orang lain pun tak apa. Tapi bukan tujuan bangga. Bukan tujuan kita nak berbangga, tetapi kita ini berlumba-lumba pada jalan kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan di sini, dengan dia suruh yang fardu lagi lazim mesti. Maknanya jangan main suruh gitu. Maknanya dan mesti apa mesti buat. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintah yang wajib ini mesti buat, sama ada kita suka ataupun tidak suka. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan. Apabila kita buat sesuatu ibadat itu, kita lawan nafsu. Kita rasa sangat teguh, kita pun beri juga ibadat. Itu besar pahala. Kita rasa sangat malah beribadat, kita bangun juga. Bangun juga. Sehingga kan dikatakan berwuduk ketika di suatu saat yang kamu benci, itu pahala banyak.
Macam waktu pagi-pagi sejuk-sejuk sangat musim hujan, kena takzim pula. Ya kau sejuk, musim hujan pula. Jadi kita pun bangun dalam keadaan mengatur mata, dalam keadaan malah-malah itu kita lawan juga. Maka di situlah lebihnya pahala. Maknanya, maka dikatakan bahawa itu mesti lazim dan menjanjikan seksa. Kita tak boleh serah tinggal gitu, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan seksa atas orang yang meninggalkan akan dia, yakni meninggalkan yang wajib, seksa. Siapa yang tinggal yang wajib itu akan diseksa oleh Allah Ta'ala, yakni diazabkan. Maka kita kena ingat, segala yang wajib-wajib yang kita tinggal, kita kena penuhi. Kerana siapa yang tinggal yang wajib itu, dia sudah dikira berhutang dengan Allah. Okey, ada semayang fardu, dia pun tinggal semayang fardu, maka yang dia tinggal itu dia kira berhutang dengan Allah. Maka tercatat dalam buku hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Allah. Sebab tu apabila ditanya hutang yang perlu dibayar, katanya hutang Allah lebih utama dibayar. Maka adalah okey, puasa pun begitu juga. Ni nak mari puasa pula, jangan tak bayar lagi hutang, kena bayar hutang. Kemudian juga dengan sembahyang ini jangan lagi kita tinggalkan. Mana-mana yang ada kita lepas dahulu kena qada. Kalau tak boleh qada banyak-banyak, qada sikit-sikit pun tak apa, asal qada bayar hutang sikit. Tuan guru saya dia ini belajar pondok, daripada kecil dia belajar pondok, tak kenal sekolah biasa. Dia orang tua dahulu, kalau sekolah Inggeris, satu sekolah Inggeris, satu pondok. Jadi ayah dia atas pondok, dia pun belajar lah pondok. Jadi bila dia belajar pondok tu, masa tu belum balik lagi, mungkin umur 9 tahun ke 10 tahun ke, sampai ke dia balik, sampai ke dia besar, membesar di pondok je. Kalau banding rumah dia dengan pondok, banyak duduk pondok di rumah dia. Maknanya, kalau Syekh Rahimuddin itu, dia yang datang sini, dia kata, saya tengok ayah saya tu bukan macam ayah saya. Dia tengok, maknanya ayah dia tu dah nama dia macam ayah diri, ataupun macam Tok Guru betul-betul. Maknanya dia tak nampak macam ayah dia, dia rasa Tok Guru tu Tok Guru lah, bukan macam ni ayah aku, dia Tok Guru tak, dia nampak Tok Guru betul. Maknanya siapa ayah dia nak marah dia, denda dia supaya dengan anak murid lain, dia tak ada lebih-lebih dah. Dan dia panggil apa ni, kalau orang lain panggil kia, dia panggil kia juga, tak panggil ayah. Maknanya gitu. Jadi tuan guru saya ini, dia daripada bodoh dia belajar sampai dia kata sampai ke dia membesar dalam pondok saja. Jadi kelebihan dia tak pernah tinggal sembahyang. Tak pernah tinggal sembahyang, duduk dalam pondok tu dia dijaga. Jadi dia tak pernah tinggal sembahyang. Walaupun dia tak pernah tinggal sembahyang, dia beritahu saya dia telah mengqadhakan sembahyang 2 tahun. Boleh ke sembahyang mengqadhakan 2 tahun? Dia kata sembahyang qadanya ada 2. Satu sebab tinggal dulu, yang kedua sebab kerana sembahyang dulu banyak lalai, dan ni rasa okey sikit, qadha. 2 tahun boleh qadha, masya-Allah. Kita 2 hari mikir. Sibuk lama. 2 tahun dia qadha. Anaknya. Sebab itu hak luput dahulu yang wajib tu, dia begini. Bila satu waktu kita sembahyang, maka nama tercatat. Dia dekat di pintu neraka. Darsul neraka ni tercatat pintu neraka. Maknanya, jadi ada nama tercatat, dia tulis. Jadi kita pun qadha, padam satu, qadha padam pula satu, sampai ke habis. Pemilik kenderaan TSC 5313. Kita apa tak tahu. Pemilik kenderaan TSC 5313. Dan yang kedua kenderaan DBR 1697. Jadi minta alih kenderaan, takut mengganggu lalu lintas. Sekali lagi, TSC 5313 DBR 1697. Minta alih kenderaan kerana dia mengganggu lalu lintas. Sibuk sangat sini pun, nak masuk keluar. Okey, baik.
Dah ingat orang mana tahu. Qada. Kalau qada juga lalai tak apalah, yang paling penting qada dulu. Qada dahulu. Kerana Allah Taala janji dah, siapa tinggal ini akan dibuli, akan diazabkan. Maka begitu, semasa hayat kita ada ni, kita kena bayarkan habis. Kalau hutang orang, bayarkan dulu setakat mana ada bayar. Kadang-kadang kita tak mampu nak bayar habis hutang, dia bayar sikit-sikit. Begitu je dengan Allah Taala, hutang dengan Allah. Ada dalam setengah kitab fiqh, kalau tak silap ni Fathul Muin, kitab fiqh, dia kata barang siapa yang ada qada sembahyang, maka dia tidak boleh buat kerja lain kecuali qada semata-mata. Duduk dalam satu rumah seorang diri, akan habis sembahyang, lelah tidur kejap. Puasa lapar makan. Kalau kita dah sadar, lepas tu mari pula akan habis sembahyang gitu. Lepas tu tulis buku ni, buku hutang. Maknanya begitu. Begitu mengqadakan sembahyang. Saya pun pernah juga dahulu, masa saya belajar dahulu, saya ambil buku diary, beli buku diary itu bukan nak tulis apa, tulis qada sembahyang saja. Maknanya. Jadi sekarang ini, bila kita ada tinggal sembahyang, tinggal puasa, dia akan ada hutang dengan Allah. Maka siapa yang ada hutang dengan Allah ni, sama ada hutang puasa, hutang sembahyang, nanti kalau dia mati dia tak lepas, walau ibadat dia banyak ada tu. Kecuali Allah Ta'ala ampunkan dia. Ampunkan dia barulah. Sebab tu kita kena perhabiskan dahulu. Perhabis dahulu sikit. Kalau kita rasa banyak sangat tu, kalau kita tidak mampu, kita buat macam ni. Lepas main subuh, mayang pulak. Main zuhur, mayang pulak. Lepas main asar, mayang pulak. Begitulah semua. Tiap-tiap hari. Agar lama-lama insya-Allah habis. Dan di samping itu kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah Ta'ala, ampunkan dosa kita di atas kelalaian yang telah kita lakukan dahulu. Maknanya. Sebab itulah dia sebut dah, kita jangan tu. Maknanya sebut dah, yang dahulu, yang itu wajib, mesti kena buat. Bila mesti kena buat, kalau tinggal, maka tinggal ini membawa kepada seksa dosa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan tiada mengaku dengan pahala atas orang yang tiada mengerjakan suruhnya. Siapa yang tidak mengerjakan suruhannya tidak akan diberi pahala. Kalau orang itu tak buat suruhan Allah, maka tidak ada pahala. Allah tak beri, tak akui akan dapat pahala bila tidak melakukan amal ibadat kepada Allah. Maka demikianlah kita ini amal ibadat ini dia ada ibadat umum, dia ada ibadat khusus. Ibadat umum ni macam kita pergi sembahyang, macam kita baca Quran, macam kita buat majlis ilmu dan sebagainya. Ini ibadat khusus. Ibadat umum ni apa-apa saja. Kita ini datang ke majlis ilmu ni, kalau kita ambil wudu di rumah, kita berjalan majlis ilmu, dapat pahala. Kita pergi semayang berjemaah, kita daripada rumah kita ambil air semayang, kita datang ke masjid, dapat pahala. Lepas tu saya beritahu kepada jemaah, kalau boleh jangan ambil semayang sini, takut biar air parut. Bukan je tu, bukan kata takut biar air parut, tidak. Sebab kalau kita ambil wuduk di rumah, kita berjalan kaki ini, jalan kaki sepanjang perjalanan kaki ini, dia akan dapat pahala. Satu langkah menaikkan darjat, dia jatuh, dia hapuskan dosa. Maknanya dan kita duduk pula, kita tunggu ustaz je ni lambat umur. Tunggu pula. Jadi setiap kita tunggu tu dapat pahala. Dapat pahala. Kemudian kita pula dengar khusyuk pula, ambil ilmu pula, dapat pahala pula. Dia balik pula, keluar daripada tempat pengajian itu, jalan pula, dapat pahala. Kalau kita ada kenderaan, ada 3 orang tumpang pula, maknanya 3 orang itu pahala dia dapat ada kita, dapat pula. Maka setiap amal ibadat itu akan dapat pahala. Tapi dengan niat apa? Dengan niat ikhlas. Ya ikhlas kerana Allah. Belajar ni bukan kerana Ustaz Hamad dari kau. Kerana kita nak baiki amal ibadat kita ni. Tiap-tiap hari kita dengar kematian. Jangan kata orang lain. Jangan sampai masa dapat kita juga. Walaupun kita rasa kita sihat, ramai mana orang sihat, hari ni kita cakap esok tak ada. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala kata pahala akan diberi bagi orang yang melakukan suruhannya daripada kami, dan bertambah pahala. Dan pahala itu kita buat bukan sahaja Allah Ta'ala beri, bahkan Allah Ta'ala akan menambahkan pahala.
Banyak pahala-pahala yang Allah Ta'ala gandakan. Pahala ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini, dia ini umur pendek. Allah Ta'ala umur pendek. Biasanya antara 60 gitu lah. 40, 60 ataupun 60, 70 gitu saja. Ada pun orang yang Allah Ta'ala beri lebih itu kan Allah Ta'ala beri kurniaan kepada dia. Maknanya jadi masa-masa yang lebih itu memanglah kita mesti tumpukan kepada ibadah. Ada mari takut juga, renung tak pagi 40 tapi rasa bimbang saja. Kenapa? Kerana kita ni semakin hari semakin dekat. Imam Ghazali dia tanya pada anak murid, apa yang paling dekat? Mati ya. Yang paling dekat dengan kita mati. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin dekat. Kamu lari daripada mati jumpa kau. Tak akan kita dapat lari daripada dia. Maka bila mati apa kita nak bawa? Nak bawa baju cerita baju. Kejap yang nak cari habis baju. Nak makan dia pula. Sebab tu bila mati habis tinggal belaka. No isteri kata sehidup semati menaruh belaka. Bila kita mati tak mati tak apa kau. Maknanya hidup semati. Sehidup saja semati payah. Maknanya jadi dalam keadaan macam tu kita kena buat amal banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan gandakan pahala dan bertambah pahala. Dan seksa itu dengan perbuatan hamba, maka seksa itu Allah Ta'ala beri dosa disebabkan perbuatan hamba tadi. Dengan perbuatan hamba tadi lalu diseksa. Allah Ta'ala tidak menzalimi. Kita yang zalim diri kita. Tapi kata Nabi Adam, doa dia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ini telah menzalimi. Rabbi zalamtu nafsi. Kalau mufradnya, aku telah menzalimi diri aku. Telah menzalimi diri aku. Ya Tuhan kami telah zalim diri kami. Kalau Engkau tidak mengampunkan kami, nasai jadilah kami orang yang rugi. Surah pada Allah. Batu kita ini, dia ini dosa ini bermakna kita telah zalim diri kita. Bila kita buat dosa, maka Allah Ta'ala dikit zalim. Jadi dosa kena jaga. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir adalah dosa anggota, panca indera. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Kalau dia dapat jaga dosa ni, dosa lidah termasuk dosa lidah. Siapa yang dapat jaga anggota ini, dia orang baik. Yang satu lagi batin apa? Hati. Dosa hati. Dosa hati ini bahaya. Lebih bahaya. Kerana dosa hati ini boleh membatalkan amal. Bangkit tengok tak ada. Mana puasa kita buat tak ada. Mana ibadat-ibadat yang lain tak ada. Dihapuskan dengan dosa. Dosa apa? Dosa ni hak berkaitan dengan hati. Yang ni kita nak belajar ni bahati ya. Bahati supaya kita ingat, maknanya kita serah rezeki, serah pada Allah. Kerana sabit kita tak serah pada rezeki, nanti kita rasa tak puas hati dengan Allah. Itu bahaya. Allah Ta'ala telah tetap lagi dalam rezeki kita dapat banyak ni, kita bersyukurlah. Lepas tu tumpu amal ibadat kepada Allah. Kalau tinggal ibadat, maka akan diazabkan oleh Allah. Maka dia kata seksa itu dengan perbuatan hambanya, maka adalah faraknya bezanya antara rezeki dengan amal. Rezeki kita kena serah, amal kita kena kerja sungguh-sungguh. Tapi rezeki kita kerja sungguh-sungguh sampai kita tolak amal, itu tak boleh. Maknanya kita rezeki sungguh-sungguh, kita cari rezeki. Amal kita buat lebih kurang saja. Padahal rezeki yang sungguh-sungguh kita tinggal. Kita akan tinggal. Maknanya kadang-kadang kita nak dapat rezeki pun kita dah susah dah situ. Dapat pula sikit je bagian kita, yang lain bagi orang lain. Kemudian kalau kita dapat pula kita tinggal juga. Tapi amal memang disuruh sungguh-sungguh. Maka beza antara keduanya, yakni rezeki dan juga amal, di dalam satu naktah, yakni faedah. Faedah. Kalau rezeki ni faedah dunia, amal faedah mana? Akhirat.
Bezanya rezeki ni faedah dia faedah dunia je. Yang kita sungguh-sungguhnya faedah dunia. Dunia sekejap aja tak lama. Illa asyiyatan aw duhaha. Dekat negeri akhirat dia kata asyiyatan, puasa sehari dulu. Cuba kita fikir masa kita zaman budak-budak dulu. Masa kejap je. Masa ni sebaik dah tua lagi. Pandai. Fikir sekejap je. Kalau zaman budak-budak dia sekejap, nanti dekat bangkit dekat akhirat, nanti Allah Ta'ala tanya, mu berasa lama mana itu? Jangan kata dekat akhirat, bila kita mati rasa sekelik je. Bila mati rasa sekejap aja orang kita tinggal-tinggal tu. Tidak ada orang yang mati kecuali mereka menyesal. Tidak ada orang yang mati itu kecuali mereka itu semuanya hidup. Dan ramai orang yang hidup itu sedang mati. Ni tengah mati belaka. Apa maksud dengan mati ni? Tak sedar hati kita tertutup ni. Masya Allah. Hati yang mati ni, kita tanda hati kita mati, kita tak ingat akhirat. Kita tengok orang mati biasa je. Tak ada rasa takut, biasa. Ini tanda hati kita mati. Sebab tu yang hidup tu tengah mati. Kita hidup tengah mati lagi ni. Bila hidup? Bila mati. Bila mati itu baru hidup. Ini yang kita takut. Katanya Imam Ghazali, orang yang hidup itu mati, orang yang mati itu semua hidup. Maka matikan kamu sebelum kamu dimatikan. Masuk mati apa? Kita matikan nafsu kita. Maknanya masuk matikan nafsu kita, kita halirkan kepada jalan kebaikan. Maknanya biar kita tumpukan kepada ibadah. Kemudian fikiran kita ni biar fikiran akhirat. Sahabat-sahabat Nabi duduk atas muka dunia, tapi fikiran akhirat. Macam saya bagi tahu lah, sahabat Nabi yang dia berperang tak mati-mati, akhirnya dia cabut baju perang, payah nak mati. Kenapa nak bagi sekali sebab jiwa dia akhirnya? Dia pergi jumpa Rasulullah, sahabat ramai-ramai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin nak perang. Tapi oleh kerana perjalanan tu jauh, lalu perlukan kenderaan. Nabi kata, aku tidak ada kenderaan untuk nak beri pada kamu. Dan kamu pula tidak ada baju perang, tidak ada alat kelengkapan perang. Maka kamu duduklah di kampung, di rumah. Kamu tidak perlu berperang. Sahabat Nabi ni yang tak boleh pergi berperang, balik ramai-ramai menangis. Kalau kita mujuk pergi pergi perang, naik nama tu depan perut dah. Tiba-tiba dapat dibatalkan. Alhamdulillah. Kalau boleh tulis surat. Isteri saya baru seorang, anak baru 6. Minta tangguh lagi. Maknanya. Tapi sahabat Nabi ini bila tak boleh pergi perang, balik menangis. Lalu Nabi pergi berperang. Dalam perjalanan Nabi pun berhenti, letak kemah. Letak kemah, tengah-tengah letak kemah, semua duduk rehat-rehat. Nabi kata ada golongan yang dia dapat pahala sama dengan kamu, walaupun dia ini tak macam kita. Maknanya kita ini siapa lalu memang panas terik, lepas tu buka kemah pula, berehat pula, kemudian peluh lagi, lepas tu baju berdebu lagi, bawa unta letih. Tapi ada juga pahala macam kamu juga. Siapa dia ya Rasulullah? Sahabat Nabi lain tanya, dia itu adalah orang yang nak pergi perang juga macam kamu, tapi tak ada kelengkapan perang. Siapa tak boleh pergi perang, dapat juga pahala. Maka ini jiwa apa? Jiwa akhirat. Waktu kita ni kena jiwa akhirat. Nak dapat jiwa akhirat tu payah. Sebab tu kita diajar, Imam Ghazali ajar supaya kita membaiki hati-hati kita. Kita tengok cermin, tengok serba sangat, takkan kita baiki hok dalam serba dan cermin? Tak boleh baiki dalam cermin? Tak boleh. Kita tengok tu, kita baiki diri kita lah. Baiki mati-mati, baiki diri kita. Maknanya. Jadi kalau kita baiki hok dalam cermin, mana boleh? Sampai bila-bila boleh sengit situ. Maka demikianlah dikatakan bahawa faedah kerja, amal, rezeki dengan amal ini dia bedanya pada faedah. Kalau kerja, faedahnya dunia saja. Yang kita bersungguh-sungguh sampai letih, habis masa dan sebagainya, itu kita habiskan fikiran kita untuk fikir siang malam itu, faedahnya dunia saja. Tetapi ada pun amal, faedahnya akhirat. Manakah lebih beruntung?
Dan mana yang kita nak bawa? Kita nak bawa yang faedah sekejap ke yang faedah lama? Faedah lama. Maka faedah yang lama itu mana yang disuruh sungguh-sungguh? Yang disuruh bersungguh-sungguh itu adalah amal ibadat. Maknanya bila disuruh kita ni biar buat amal ibadat banyak-banyak. Itu dia faedah dia. Satu, naktah ni maknanya titik. Tambah sikit titik naktah. Jadi bedanya pada naktah titik, iaitu apa maksud naktah itu? Iaitu faedah. Bedanya pada faedah, iaitu bagai yang berkata setengah ulama kami, iaitu ulama tasawuf, bahawasanya termaktub di dalam Lauh Mahfuz ada dua bahagi. Tercatat di dalam Lauh Mahfuz ini ada dua bahagian. Satu bahagi iaitu termaktub semata-mata daripada ketiadaan syarat. Memang Allah Ta'ala sudah tetap, tapi tak ada syarat. Tidak ada syarat. Dan gantung, tidak ada bergantung dengan bergantungan dengan perbuatan hamba. Tidak ada bergantung dengan perbuatan hamba. Maknanya iaitu rezeki. Satu rezeki. Rezeki ni kena ingat tak ada kaitan dengan makhluk pun. Hanya zahir je kita kerja sungguh dapat harta. Kalau kita tak fikir, tak nampak gitu, tak nampak daripada Allah, nanti kita akan kata aku ini meniaga sungguh-sungguh ni jadi kaya. Dah. Yang kamu kaya tu memang Allah Ta'ala tetap dah kamu begitu. Tetap dah kamu begitu. Sebab tu Nabi kata haka laulam ta'tiya la atatka. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Masa minta-minta lah sampai masa tu ambil kat kamu rezeki. Maknanya. Jadi rezeki ini Allah Ta'ala sudah tetap dah kepada kita, tak ada kaitan dengan makhluk. Kenapa kita dapat rezeki banyak? Kerana kita kena makhluk. Allah Ta'ala tengok, oh rajin dia ni wibih. Tak. Sebab ada orang yang kerja lebih kurang dia dapat rezeki banyak. Ada orang kerja siang malam 24 hours, 24 jam. Maknanya, tapi lebih kurang je. Kadang-kadang kau tak terus pula kehidupan dia. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya memang Allah Ta'ala dah tetap dah rezeki masing-masing. Jadi rezeki ni tak ada kaitan dengan makhluk. Hanya ialah kadang-kadang betul lah. Ada seorang tu dia memang dia beritahu, saya tanya dia minta mai ajar, mari pelajar-pelajar, saya pergi. Saya tanya lah mana dah buka ni? Dia dalam 1 minggu Ustaz. Oh 1 minggu. Dah 1 minggu macam mana? 1 minggu tak ada seorang lagi. Tak ada seorang lagi. Buka sampai masa kartu. Buka sampai masa kartu. 1 minggu tak ada seorang lagi. Tu yang minta Ustaz ni, mai ajar dia selamat daripada sihir, khianat orang, dengki orang, patut orang mari nak uri rezeki. Kita pun kata ya, kita minta lah, ya ni tolong minta dengan Tuhan je lah. Kalau tanya-tanya tak tahu tak apalah, kita mai ajak lah. Mai ajak, minta ya Allah murahkanlah rezeki dia dan biar dia berkat dalam amal. Maknanya biar dia lah jadi orang yang menolong agama. Minta. Memang lepas pada itu ditakdirkan Tuhan. Ada orang, siapa lagi ada orang maju pula dia. Kalau kita negeri mai ajak orang kita diri, kau mampu dia. Kita mai ajak orang alhamdulillah. Dia bukan sahabat kita. Kalau kita nampak, semenjak aku mai ajak ni, kan berapa orang habis? Mai ajak ni Kedah ni jadi maju. Tak ada kena mengena. Jadi dalam kitab ni khabar, rezeki ni sebenarnya tak gantung langsung dengan makhluk. Betul, ada yang sampai mai ajak murah rezeki, ada yang sampai dah benda. Tidak ada apa-apa. Ada semuanya hari ni mai ajak, esok mati lalu negara. Ada begitu. Jadi sebenarnya memang, tapi jangan tak ada usaha, ada usaha. Tapi bila ada usaha, Allah Ta'ala beritahu dah. Ingat sesuatu yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz, tetapi ia tidak ada kaitan dengan makhluk. Tidak ada kaitan langsung dengan makhluk. Memang Allah Ta'ala tetap dah. Itu adalah yang pertama, rezeki. Ingat betul-betul rezeki. Tak ada kaitan dengan makhluk pun. Hanya Allah Ta'ala beri. Zahir memang berkaitan dengan makhluk dari segi zahir. Kerana rajin kerja, kerana pandai berniaga, kerana semayang hajat, kerana ikhlas, kerana banyak tolong orang, lalu orang pun kasih suka pada dia, niaga dia pun maju, kerana perangai dia baik, kerana dia manis muka sama. Orang tak masuk kedai, senyum dah. Ada orang lalu pusing balik. Maknanya. Jadi begitu. Ada orang tokek tu dia kata,
pelanggan nak saya juga Ustaz. Punya orang lain tak jadi. Ini boleh kata gitu dah ikut bandar dia lah. Maknanya saya tinggal tu anak boleh dah bandar. Saya pakai apa? Ingat kalau pelanggan mari telefon saya. Dia mari dia cakap siapa pelanggan nak beli saya jadi dua. Asal nak beli katil ni lembek-lembek beli. Orang nak beli katil lembek ngegopok-gopok beli. Pandai dia cakap, pandai cakap, pandai dengan puji pelanggan begini. Dia pun kata orang nak saya juga Ustaz. Maknanya saya suruh dah boleh. Maknanya jadi sebenarnya begini, kita kena faham ini dalam kitab ni apa. Kalau saya beritahu ni dalam kitab ni kata dua perkara yang telah ditetapkan tak ada kaitan dengan makhluk. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal. Walaupun Zohir saja kita tengoklah kena simbol asid. Apa ada ni dia panggil lelaki asid. Pok mana tak ada kerja ambil asid simbol kan? Maknanya walaupun kadang-kadang dia memanglah berlaku kematian, ini kemalangan, ini salah makan. Kalau nak mati makan coklat lekat mati. Maknanya jadi ajal ni tak ada kaitan dengan apa-apa. Memang Allah Ta'ala tetap, memang Zohir. Ada seorang moci tu, dia nak buat majlis kahwin. Lalu dia panggil seorang tu memang tukang masuk. Memang dia pandai masak lah, dia panggil. Lalu dia panggil pun orang tu dah masuk. Dia masuk, lepas tu buat daging. Lepas tu ada daging ayam sikit, ada daging lembu. Dan ada beberapa orang tertentu buat kambing sikit. Jadi tak tahu lah, tukang masuk tu memang dia darah tinggi. Darah tinggi tu memang tinggi. Tu sebut darah tinggi. Jadi dalam keadaan macam tu dia pun tengok masuk dah ada daging depan mata. Dia pun makan. Allah Allah, ada lagi lembu ke kambing dia tak tahu. Dia makan. Hari tu dia selera semua makan banyak nunggu lagi. Lepas pada tu rebah. Rebah tu masuk. Dah masuk pita. Kemudian masuk pita tu khomah lalu. Tak ada noktah dah. Maknanya mula khomah dulu. Mari pun khomah lalu. Khomah pula ada arah. Pergi pula pindah ke hospital lain pula. Hospital lain tak jadi, balik rumah pula. Hari-hari meninggal. Mari orang kata menyesal sungguh, suruh dia masuk. Hamba tak tahu dia darah tinggi. Kalau hamba tahu taubat, hamba tak suruh. Ni ayat orang tu lama. Apa hamba tak suruh. Jangan salah tak dah. Jangan salah kan. Memang Allah Ta'ala tetap dah. Dan kalau kita tak suruh dia masuk, orang tu daging bahan juga, dia makan juga. Allah Ta'ala nak uji kematian ini, Allah Ta'ala bagi sebab musabab. Sebab-sebab dia tertentu. Maknanya ada seorang itu dia sakit sampai sini dia aja mengucap. Maknanya aja mengucap. Dia sakit aja mengucap. Lepas aja mengucap lama tu okey balik. Lepas tu lama aja mengucap pula. Akhirnya dia ni sihat boleh-boleh ada. Boleh-boleh ada. Ada orang lagi hospital, dia tengok orang sakit, dia kata sabarlah. Banyak-banyak ingat Allah, zikirlah. Hak pesan kau orang tu dia mati dulu. Hak ni orang sakit gina buat dia. Macam mana kita pun heran. Tak kata benda nak kabur, ini daripada Allah. Daripada Allah. Ni ada cerita kata orang madu. Tak apa cerita kau tak boleh cerita. Ada seorang lelaki tu, dia ada seorang isteri. Isteri dia ni, isteri dia maknanya si baik lah. Jadi satu hari lelaki ni dia jumpa kasih lama dia. Dia jumpa kasih lama dia, tengok kuruhnya lah. Bapa ni guru sangat ni. Puan ni buat sedap cakap, bawa nama saya jadi guru ni. Jadi guru macam ni. Jadi dalam keadaan macam tu, dia pun mari siap kesiat. Kemudian dia kabur ke isteri yang pertama. Isteri pertama. Jadi isteri dia beritahu. Jadi isteri pertama ni diam, dia tak accept. Dia ni setuju ke tak setuju? Setuju Jadi diam saja, tak kata apa.
Jadi memang ada jenis orang tu dia jenis dia tak marah. Dia tulis kat lagi. Abang ini tulis. Tapi tak marah je dia. Tak sangka abang ni tak boleh percaya. Tapi tengok rumah senyum je. Jadi dalam keadaan macam itu, dia ini ceritalah, dia kata nak tolong berobat lah, maknanya berobat. Isteri pun diam, kata dia malah tak apa. Dia pun tolonglah. Memang orang tu sakit, tapi bukan kerana tu mungkin ada sakit-sakit apa ke. Ada sakit memang kena bulan hospital. Jadi orang tu sedap, dia kata kerana tak kahwin awak lah. Jadi gitu. Orang lelaki ini dia pun tolong. Maknanya akhir sekali dah sihat, dia kahwin. Dah sihat. Jadi isteri ini diam saja, suami dia kahwin seorang lagi. Akhir sekali dia tengah berobat yang ni, isteri yang ni meninggal. Ni makan hati biasanya. Makan hati biasanya. Akhir kali mati yang ni. Yang dia usaha sangat yang ni siapa dia kahwin lah macam-macam. Maknanya akhir kali dia mati yang ni. Jadi ni cerita dia. Ni orang cerita ke saya ni, betul tak betul wallahu alam. Jadi nak beritahu ajal ini tak ada kaitan bila sampai masa Allah Taala matikan. Walaupun kita makan ubat macam-macam makan ubat. Maknanya kadang-kadang nak uinya sihat, kadang-kadang matikan ubat je. Jadi sebenarnya dia telah ditetapkan oleh Allah Taala. Lalu dikatakan dua perkara, yakni rezeki dan juga ajal, memang Allah Taala tetap tanpa syarat. Tidak ada syarat-syarat. Allah Taala sudah tetapkan. Adakah engkau lihat betapa disebut akan keduanya Allah Ta'ala semata-mata dengan ketiadaan syarat? Kita tidak tengokkan Allah Ta'ala sebut ini tidak ada syarat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Tidak ada daripada binatang yang melata di atas muka bumi. Semua binatang yang melata di atas muka bumi, termasuk semut, termasuk ular, termasuk hutu atas kepala, termasuk benda-benda yang paling halus, dan kepada binatang yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya atas muka bumi, illa kecuali Allahi rizqiha, atas Allah rezekinya. Maknanya rezeki itu Allah Ta'ala tetap dah. Binatang apa-apa kita tak payah mikir semua nak makan apa rumah aku. Tak ada orang mikir pun. Semua nak makan apa, tu cicak tu mana tu ada. Duk gantung atas dinding tu. Makanan benda tak atas dinding, nak makan benda tak ada. Allah Ta'ala sudah tetap dah binatang. Rezeki. Ada Allah Ta'ala syarat. Ada pun binatang-binatang yang atas muka dunia ini, kalau nak rezeki kena kerja. Ada. Allah Ta'ala sebut binatang, tak sebut pun makhluk manusia tak sebut. Allah Ta'ala nak beritahu, kalau binatang yang tidak ibadat pun aku beri rezeki, manusia lebih lagi yang sujud pada aku. Lebih lagi lah aku beri rezeki. Walaupun binatang itu tidak buat amal ibadat. Tak ada kita tengok kambing semayang, tak ada. Ayam je bagus, dia gerak orang tidur, tu ayam. Ayam tu bagus. Maknanya maka sudah tentulah Allah Ta'ala beri rezeki sebab tak ada syarat apa-apa. Dan firman-Nya lagi, ni ayat yang kedua, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maknanya wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajalnya, apabila datang masanya, tempohnya. Tempoh apa tu? Tempoh kematian tiada diakhirkan mereka itu sesaat. Tidak diakhirkan walau satu saat. Saat ini bahasa Arab panggil saatan juga, saat juga. Satu lagi saat tu 1 jam. Satu lagi saat tu jam. Yang omega, tahu jam? Maknanya jam itu dipanggil saat juga, as-saah. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala tak lewatkan satu saat pun tak lewatkan. Cerita kisah Nabi tu macam mana? Ada kisah Nabi apa? Saya lupa lah Nabi tu, dalam kitab tu ada.
kita apa tak ingat lah. Dia kata orang ini malaikat kabur mati dah dia, esok mati dah. Tapi hari ni dia mari, lepas tu dia balik. Lama tu Nabi tu jumpa, setelah lama jumpa balik, tak mati pun. Rupanya Allah Ta'ala tangguhkan dia. Sebab apa? Yang pertama dia hubung silaturahmi, yang kedua dia infak fisabilillah. Dan Allah Ta'ala tangguh. Yang dikatakan tidak diakhirkan tu, ia tidak diakhirkan pada dekat Sulhul Qadim tu, telah ditetapkan pada Al-Ghali tu tidak. Maknanya memang Allah Ta'ala kata pada malaikat esok mati, tapi di sisi Allah sebenarnya tak mati lagi. Lalu Allah Ta'ala kata ditangguhkan lagi dengan sebab amal-amal yang tertentu. Maka amal yang menyebabkan panjang umur ni apa? Yang pertama, hubungkan silaturahim. Yang menyebabkan panjang umur. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, infak fisabilillah. Ini amalan yang panjang umur. Tuan guru saya, dia beramal, lepas pada saya dia baca, laqad ja'akum rasulun azizun. Kan? Qad ja'akum rasulun anfusakum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia baca ayat tu lepas mayang. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa. Dia baca ayat tu sampai akhir. Dia amal. Dia ulang semua. Jadi panjang umur dia. Panjang umur, Allah Ta'ala beri dia panjang umur. Jadi panjang umur ini kita dalam Islam, kalau kita minta ya Allah panjangkan umur kita, kita minta, jangan kita bayar minta 100 tahun. Jangan panjang umur, bukan. Kalau kita minta dalam Islam panjang umur, maknanya panjang ibadat dalam kehidupan kita. Kalau Allah Ta'ala matikan kita umur 80 tahun contoh, kita ni kalau tanya nak panjang umur belaka. Orang kafir ayawadu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dan sebut dalam surah Al-Baqarah, mereka itu bercita-cita kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Sedangkan kalau dia hidup 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi minal azab, dia tak dapat lari hidup daripada azab. 1000 tahun kau nyeksa dia. Kau seksa dia. Jadi dalam keadaan macam itu, dia nak hidup lama. Dalam Islam ini, kalau kita minta panjang umur, kalau kita Allah Ta'ala matikan kita 80 tahun, dan sepanjang 80 tahun itu kita beribadat itu 40 tahun ibadat, ataupun maksiat 40 tahun 20 je, 20 tahun je ibadat, nanti Allah Ta'ala banyakkan. Jadi pada 20 jadi 60 tahun ataupun 40 tahun ibadat. Sebab tu yang dia kata, Nabi kata sebaik-baik orang ini panjang umur baik amalan. Panjang umur baik amalan. Seburuk-buruk manusia itu pendek umur pendek amalan. Panjang umur pendek buruk amalan. Seburuk-buruk manusia itu panjang umur tapi amalan dia buruk. Waliyadzubillahi min zalik. Kemudian ingat, apabila seorang itu, ada ulama mengatakan, saya lupa dah siapa mengatakan, dia kata kalau orang itu umur 40 tahun tapi kalau ditimbang banyak maksiat dia, maka sebenarnya dia telah menempah tempatnya di dalam neraka. 40 tahun. Kalau amal di 40 tahun itu, waktu umur 40 tahun ni tak ada mikir lain dah, fikir ke mati ke ibadat dah. Sehingga kan ada ulama dia umur 40 tahun dia pun tumpu betul-betul. Banyak dia tumpukan amal ibadat kepada Allah. Dan mesti ke begitu toh, kalau dia itu kalau dia itu bertaubat kepada Allah, dia itu kembali walaupun umur dia 60, 50, Allah Ta'ala terima taubat, dia kembali baik juga. Batu kita ni kena ada usaha. Kena ada usaha. Kalau anak-anak tu jangan lupa doa kebaikan. Biar doa kebaikan. Walaupun anak buat macam mana kita wasati 10 kali wasati pun, tapi saya percaya ibu-ibu ini dia wasati mulut je. Nanti dia hayang anak dia. Maknanya. Tapi janganlah mulut-mulut pun, mulut ibu ni berkat. Jangan kata teruk-teruk pada anak ni, habis hutang. Bila datang dalam hutang kata bahasa rimang, gajuk. Habis pun, jangan. Nak marah sangat anak sebut bertuah sungguh anak. Maknanya. Jadi begitu. Supaya apa? Kerana kata-kata ibu ini doa sebenarnya. Sedar tidak sedar, kata-kata ibu itu doa. Nak ibu tu tanya doa pada anak je. Lagilah baik.
maka tidak akan dikemudiankan walau satu saat. Bila sampai masa, maka akan ditentukan, bahkan kematian pun pasti akan berlaku. Jadi manusia ni dengan mati, yang pertama ada manusia yang sangat suka mati, dia tunggu-tunggu mati. Ini satu golongan. Maknanya. Yang kedua, dia ini suka mati, tetapi dia tak tunggu, mati pun tak apa, tak mati pun tak apa. Maknanya dia yang pertama cita-cita, yang kedua dia cita, tapi dia mati pun tak apa, dia boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, dia ini benci kepada mati, tidak suka pada mati. Maknanya bagi dia, kalau hidup mati nak hidup banyak-banyak. Ini kita lah, pokok kita. Maknanya pokok kita kalau boleh nak hidup panjang semua kalau boleh. Maknanya. Yang ketiga, yang tadi dia tak kisah mati, tapi kalau boleh tamu mati. Yang ketiga tadi. Yang keempat, dia benci mati, kalau boleh tamu mati. Jadi bila sampai masa, mati tetap mati. Dan mati ini Allah Ta'ala tarik. Ada umur yang sebelum masa budak pun sudah mati, ada yang pertengahan. Dan mati ini dia tak kira, hanya goleknya masa tua lah, goleknya itu golek. Tapi bila nak mati, masa muda ke, masa budak-budak ke, kanak-kanak ke, sebelum mati, sampai masa mati. Katanya Sayyidina Abu Bakar ni, kata-kata silap, aku fikir-fikir baik aku jadi jerami lah. Maknanya jerami ni dibakar habis gitu je. Tapi bila aku sudah hidup dewasa ini, aku bimbang nanti. Kerana apa? Jerami tidak disoal, ada pun aku ni akan disoal. Ada yang fikir baik aku mati budak, senang. Kalau aku mati budak, maknanya maka selamatlah dia masa budak tadi. Ada yang fikir pula, fikir pula dia kata, aku tak suka mati budak, aku nak mati masa tua, masa muda nak beramal, mati dengan beramal. Masa mudanya aku boleh berjihad, biar mati dalam jihad. Maknanya ini macam-macam kau orang fikir. Ada pun kita fikir agak-agak dah mati-mati pas sudah. Maknanya Allah, Masya Allah. Itu tanda apa sebenarnya? Itu sebenarnya tanda hati kita mati sebenarnya. Kita kena baiki diri kita, baiki amal ibadat. Dan sebenarnya sampai masa pun pasti akan menemui kematian. Maka di sabda Nabi SAW, arba'atun qad faragha minhunna al-khalqu wa rizqu wal ajalu wa syaqiyyun wa sa'idun. Dia ada 4 telah selesai. Ada dalam hadis lain disebut arba'atun qad faragha minhunna al-khalqu wal khuluqu rizqu wal ajal. Dalam hadis ini dia kata semuanya telah selesai daripadanya. 4 perkara selesai dah. Yang pertama, kejadian selesai dah. Allah Ta'ala tetap dah kita lelaki, saya fikir nak jadi puang dah. Allah Ta'ala tetap dah puang, saya fikir nak jadi lelaki dah. Selesai dah. Maknanya kita nak anak lelaki belaka tu, boleh perempuan belaka. Selesai dah. Selesai dah. Kadang-kadang dia fikir-fikir nak ke anak lelaki, hari-hari beli anak puan tu baju lelaki lah. Dah sudah selesai. Ni pelik-pelik macam-macam. Orang lelaki nak jadi orang puan nak jadi orang lelaki. Kejadian sudah selesai, sudah ditetapkan kejadian. Itu satu. Yang sudah selesai, tak payah fikir. Kita ini muka Melayu dah, saya jadi mikir orang Arab dah. Maknanya macam-macam. Kadang-kadang maknanya Allah Ta'ala sudah selesai dah kejadian-kejadian kita. Yang kedua, rezeki pun sudah selesai, sudah tetap dah rezeki. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Yang rezeki ni apa? Yang pertama, harta tu rezeki lah. Kita nampak ni rezeki, tak ada orang lain. Kadang-kadang kita dapat lebih pada harta. Kenapa? Sehat ni lebih pada harta. Saya dapat sahabat saya dulu, dia menapa ni, penyakit bawah tulang, huruf dia. Tapi keluarga dia kaya, habis piti beribu-ribu berobat dia kini.
Dia tak ada fikir apa fikir. Dia pula fikir, dia kata, tengok. Allah Ta'ala beri dia sakit begini. Maknanya walaupun harta banyak. Jadi rezeki ni pertama. Rezeki ni yang pertama adalah harta. Ini kena tahu harta lah. Sebab biasa ni mana pun ni rezeki. Dapat rezeki, alhamdulillah dapat rezeki. Maknanya. Yang kedua rezeki ni lah anak bina. Rezeki. Yang perempuan dapat suami, rezeki juga. Dapat suami, dapat anak, rezeki juga. Ini rezeki juga. Yang ketiga, apa? Dapat rezeki. Makanan, pakaian, itu rezeki. Yang keempat, ilmu, itu rezeki. Dapat ilmu. Yang keenam, amal, itu rezeki. Kadang-kadang orang duduk hospital, ya Allah, kalau sehat nanti nak pergi surga. Maknanya masa sakit, ya Allah, kalau sehat lagi aku nak pergi surga. Minta pada Allah nanti kalau sehat-sehat nanti nak pergi rumah orang ni, nak belajar ngaji. Kalau ada kuliah, nak dengar kuliah. Masa sakit, nanti masa sehat tak mari tarabago. Tak ada juga, tak siapa-siapa. Masya Allah. Jadi itu apa tu? Rezeki. Tidak ada rezeki ke amal. Allah nak rezeki amal. Bukan semua orang dapat rezeki amal. Ada orang dia dapat rezeki dengan cara boleh berzikir istiqamah. Ada orang boleh baca Quran istiqamah. Ada orang boleh semayang istiqamah. Maknanya ada orang boleh berdakwah istiqamah. Jadi sebenarnya itu rezeki masing-masing Allah Ta'ala beri. Itu pun rezeki juga. Dan lain pada itu rezeki apa? Kesihatan, itu rezeki juga. Alhamdulillah boleh datang. Ini kesihatan Allah Ta'ala beri. Kita ini bila Allah Ta'ala beri kesihatan, jangan kita tambah pula. Sudah ada kesihatan datang. Maknanya mari belajar. Orang dahulu dia pergi belajar, Masya Allah, jalan kaki jauh. Dia belajar mana? Paklatang. Kenapa? Jalan kaki. Jumpa Tok Guru, jalan kaki singgah belajar. Ada seorang tu dia pergi daripada Terengganu Paklatang, dia belajar Fatihah. Dia betul Fatihah. Bismillah. Apa betul Tok Guru kata boleh hamu baca Fatihah, boleh jadi imam. Balik daripada Kelantan jalan kaki. Masya Allah. Maknanya dulu begitu sekali. Ini tanya orang-orang dulu. Ada setengah dia belajar pondok, ada piti. Dia pergi panjat pokoknya. Ambil pokok, koyok-koyok mula, ambil pokok, lepas tu pergi ke laut, dapat piti, pergi belajar pondok pula. Ambil piti pula, mari pula, kerja pula. Begitu sama kehidupan dia. Rezeki Allah Ta'ala beri ikut kadar. Jadi kesihatan, ini rezeki juga. Merupakan kesihatan. Ada lagi rezeki apa? Rezeki iman. Rezeki iman. Ni kata. Dia antaranya kalau kita tengok maksiat, orang nak marah, tak berahi ke maksiat, itu rezeki lah. Maknanya dia rezeki. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala sudah tetap dah rezeki. Maka dikatakan di sini satu kejadian, yang kedua rezeki sudah tetap ikut kadar masing-masing. Tapi ingat Allah Ta'ala itu adil. Allah Ta'ala maha adil. Orang ni dia beri kaya, orang ni beri kaya, sakit pula. Orang ni beri miskin, sihat pula. Maknanya orang ni beri ilmu, tak ada harta pula. Orang ni ada harta, tak ada ilmu pula. Allah Ta'ala bagi masing-masing. Keadaan masing-masing adil Allah Ta'ala ini. Maknanya batu duduk di atas muka dunia ni diperlukan 4 perkara. Yang pertama, pemimpin yang adil. Mesti nak pemimpin yang adil. Kalau pemimpin tak adil, habis binasa, habis rosak habis kita. Yang kedua, nak ulama yang ikhlas. Pemimpin mesti pemimpin yang adil, ulama yang ikhlas. Yang ketiga, nak orang kaya yang dermawan. Yang keempat, nak doa orang fakir. 4 perkara ni kena ada atas muka dunia. Mesti kena ada pemimpin yang adil, memberi hak-hak dia. Pemimpin mesti takut pada Allah. Buat kerja-kerja tu tengok, aku buat macam ni, akhirat gua ni. Kalau kau ambil harta rakyat, gua ni akhirat. Jadi nak tanggung macam ni. Itu kena ada. Ulama pula ikhlas.
Ulama kena khabar, ni tak betul, ni betul. Dia tak boleh kata ni betul, ni tak betul. Kalau orang ni buat hak tak betul pun kata betul. Tak boleh. Dia kena kata halal haram, tak boleh halam. Halam. Duduk tengok-tengok. Ini halal ke haram? Halam. Halam ni macam mana halam? Halam ni gini. Kalau benda tu boleh saya, halal. Kalau tak boleh saya, haram. Itu jadi halam. Tak boleh. Jadi kedua adalah nasihat para ulama. Ulama pemimpin, dia memerintah dengan cara adil. Ulama menasihati. Nasihat. Ulama ni kena turun kampung, masuk kampung berdakwah. Ajak masyarakat. Masyarakat nak lima, alhamdulillah. Masyarakat nak lima, berdoa pada Allah, moga-moga Allah Taala terima. Gitu je. Lepas pada tu yang ketiga, mendapat hati orang-orang kaya. Zaman Umar bin Abdul Aziz, orang kaya pergi rumah-rumah, ambil bila saya ambil orang miskin kata buah-buah. Ada tak orang bayar tu? Sehingga kan orang bagi zakat, siapa nak tutup pintu, sakut miti. Sakut miti, masya-Allah. Marah Umar bin Abdul Aziz, ini mesti orang tak bagi zakat. Panggil orang-orang Baitul Mal. Kenapa jadi macam ni? Ini kalau dibahagikan, maknanya kalau dibahagikan tak berlaku macam ni, mesti tak bagi zakat ni. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suruh cari orang layak terima zakat. Dia khabar pada cari orang layak terima zakat. Orang cari-cari tak jumpa, rupanya Umar bin Aziz layak terima zakat. Dia marah-marah, rupanya dia tu layak terima zakat. Maknanya suhu dia gitu. Batu yang ketiga, kaedah yang ketiga adalah mendapat ni, mendapat harta orang-orang kaya yang dermawan. Yang keempat, doa orang-orang fakir. Orang fakir dah buat begitu. Ikeng lah. Mana boleh gitu? Orang fakir pun muncul lah. Maknanya dia kena doa, ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki. Murahkanlah rezeki orang ni. Maknanya jadi yang ulama berilmu, yang pemimpin melaksanakan dengan adil, orang-orang kaya membantu orang fakir, orang-orang fakir mendoakan kepada semua golongan orang kaya dah. Kerana orang fakir ni dia punya doa makbul sebenarnya. Dia sangat-sangat makbul. Dia berdoa sama. Batu setengah-setengah tu dia ingin cari orang fakir. Tolong doakan saya. Dia doa dia antara golongan yang makbul, pemimpin yang adil, ulama yang soleh, mendapat ni orang fakir yang sabar. Ini di antara doa-doa mereka yang makbul. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan lagi, yang kedua mendapat rezeki. Dan yang ketiga ajal. Dan yang keempat ajal, kematian. Ini telah ditetapkan, selesai dah. Sudah selesai dah ketetapan Allah. Walaupun demikian kita kena jaga juga kesihatan. Jangan makan roti canai tiap-tiap hari, jangan makan nasi lemak tiap-tiap hari. Jangan makan gula banyak-banyak. Itu sebagai itu, minum air masuk banyak-banyak. Maknanya sebagai jalan tu, walau bagaimanapun, tetapi kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahawa masa nak mati, pasti akan mati juga. Jadi persoalannya bukan masalah mati. Persoalannya adalah persiapan kita nak menghadapi mati. Persoalannya bukan mati. Persoalannya adalah apakah bekalan kita nak buat mati. Disebut dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya, sudah tidak dapat lagi pahala dia itu si mati, kecuali dengan tiga sahaja. Yang pertama dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kalau si mati tadi dia menginfakkan harta, maka bersedekah jalan harta dia. Selagi mana yang dia infak itu mendatangkan pahala. Maknanya dan kalau dia mati memang dia tak dapat pahala, tapi orang hidup pun boleh kalau anak-anak dia memberi harta untuk atas nama dia. Yang kedua, ini bagi golongan apa? Ini bagi golongan orang kaya yang dia boleh infak harta fisabilillah, yang boleh jadi bekalan dia selepas daripada kematian. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ini kerja-kerja ulama. Kita bukan ulama. Kalau jadi ulama, dia ada anak murid, bila dia mati anak murid dia mengajar, dia pun dapat pahala. Dia pun dapat pahala walaupun dia sudah mati. Yang ketiga, kita pun ada juga, kita bukan jadi ulama. Yang ketiga, anak yang soleh. Jadikanlah kita ini anak soleh. Yang pertama. Yang kedua, kita lahirkan anak kita anak yang soleh.
Anak yang soleh. Jadi anak yang soleh ini tiap hari kena doa sama kerana maknanya anak kita pergi sekolah kau datang doa lalu ya Allah Tuhanku jadikanlah anak aku ni anak yang berkah, anak yang soleh, yang mendatangkan kebaikan. Maknanya jadi kalau ada anak yang soleh ini bekalan kita. Jadi ajar telah ditetapkan dan yang keempat adalah syaqiyun wa sa'idun, celaka ataupun bahagia. Maka Allah Taala sudah tetap siapa yang celaka wa iyadzubillah min zalik. Apa makna celaka? Allah Taala sudah tetap siapa ahli neraka. Siapa-siapa ahli neraka. Lalu disebut ketika Isra Mi'raj ramai kaum wanita yang masuk neraka. Di antaranya adalah kerana tidak mentaati suami, di antaranya kerana tidak dapat menjaga lidah dan sebagainya. Walaupun demikian begitu juga dengan kaum lelaki. Lalu disebut dengan hadis ramai orang-orang pendakwa, penceramah yang masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana dia sedak je khabar orang, dia dah buat darah-darah. Maknanya dia ini pula hanya sekadar pencerita sahaja. Begitu juga maknanya. Dan ramai juga orang yang infak fisabilillah tetapi hati dia tu yang menghumbangkan dalam neraka. Kerana dia tidak ikhlas, kerana dia inginkan pujian, kerana dia nak digelar seorang dermawan. Maka begitu juga orang-orang fakir masuk neraka pula kerana tidak sabar, kerana tidak bersyukur. Jadi ada golongan-golongan yang masuk neraka tadi wal iyadzubillah min zalik. Kita minta dengan Allah dijauhkan daripada neraka. Sebab tu kita ini kena nak selamat kita, yang pertama kena ada amalan yang khusus. Kemudian kalau boleh hadirlah majlis-majlis ulama-ulama. Dan yang ketiga kalau boleh biarlah kita ini ada rasa cinta kepada Nabi. Dan kalau boleh kita usah cari banyak-banyak orang lain, kita cari banyak kau buruk kosong kita. Kalau dia cari korang, kita cari korang kau kosong kita, usah cari dah. Mana kita cara pada diri kita sendiri. Aku ini kat mana tak betul, aku ini kat mana yang tak molek. Aku malam-malam akan takbir saja, aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Lepas pada tu istighfar. Lepas tu munajat pada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ini seorang yang sombong, buangkanlah kesombongan.